Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Wan Muhammad Taufik bin Wan Muhammad Ramli, memegang kad matrik nombor 2020987609 serta rakan sekumpulan saya Muhammad Khairul ingin membentangkan assignment mengenai pembangunan personality dalam Islam yang bertajuk Personality alam pekerjaan menurut Islam dan Barat. Okey, saya akan menerangkan definisi personality. Okey, maksud personality ini berasal daripada perkataan Latin iaitu persona, merujuk kepada topeng yang digunakan oleh pelakon dalam pementasan drama School D dan School SE pada tahun 2001. Personality diberi definisi mengikut kecenderungan masyarakat. Setengah masyarakat ini menganggap seseorang yang berpersonaliti baik adalah seseorang yang mengagumkan orang lain dengan kebolehan bergaul dan berinteraksi dengan baik. Ada pula yang menganggap personaliti yang baik apabila seseorang menunjukkan tingkah laku yang bersopan, santun dan percakapan yang lemah lembut. Okey, personaliti ala pekerjaan terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah Islam, yang kedua adalah Barat. Okey, faktor utama saya ingin mengulas tentang personaliti alam pekerjaan menurut Islam. Okey, apa itu personaliti alam pekerjaan menurut Islam? Okey, saya akan terangkan. Menurut Islam, personaliti dimaksudkan sebagai sahsiah atau secara umumnya akhlak seseorang pekerja. Personaliti ini juga dikatakan adalah akhlak. Menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan perkara ini dengan sabdanya, di dalam rongga anak Adam itu terdapat seketul daging. Jika baik daging itu, maka baiklah seluruh jasadnya. Ketahuilah oleh kamu bahawa daging itu adalah hati. Okey, menurut pada hadis ini yang boleh saya simpulkan, Rasulullah mengisyaratkan perkara ini dengan rongga anak Adam itu dapat seketul daging. Yang seketul daging itu yang difahamkan ialah akhlak seorang manusia, iaitu pekerja. Dan jika baik daging itu, maka baiklah seluruh jasadnya. Jasadnya pula ni saya boleh simpulkan ialah kepribadian seseorang. Dan maksudnya iaitu seketul daging dan seluruh jasadnya. Seketul daging ni adalah akhlak seseorang itu kalau baik, jasadnya juga baik, iaitu jasad tu kepribadian. Maksudnya di sini kalau akhlak seseorang tu baik, maka menunjukkan kepribadiannya juga baik. Kalau akhlaknya buruk, akan menunjukkan kepribadiannya buruk juga. Okey, seterusnya. Okey, faktor-faktor positif pengukuran personaliti alam pekerjaan. Faktor-faktor positif pengukuran personaliti alam pekerjaan ni terbahagi kepada tiga. Yang pertama, keterbukaan para pekerja menerima segala arahan. Okey, maksud di sini ialah patuh dan taat segala arahan daripada pihak majikan, menerima arahan yang baik dan tidak melanggar daripada syariat Islam. Okey, yang kedua, kehematan. Kehematan seseorang pekerja melakukan tanggungjawab
yang diamanahkan dan melakukan pekerjaan dengan ikhlas. Okey, masuk kehormatan ni pula boleh saya terangkan. Melakukan kerja sebagai tanggungjawab diri sendiri dan melakukan pekerjaan dengan bersungguh-sungguh, dan niatkan pekerjaan itu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, kepersetujuan dan secara dominan, bermusyawarah dan melakukan pekerjaan yang dipersetujui oleh ramai orang. Okey, yang saya boleh terangkan ialah melakukan sesuatu pekerjaan mestilah kena berbincang dahulu dan mendapat mendapat persetujuan ramai orang dan sebulat suara. Okey, faktor-faktor alam pekerjaan yang ditutup dalam Islam. Ini sangat penting. Yang pertama, tujuan dia, saya terang tujuan dia. Kesetiaan pelanggan adalah menentu kelangsungan sebuah perniagaan. Faktor-faktor ini dapat mengukuhkan kesetiaan pelanggan. Yang pertama ialah sidik atau kebenaran. Saya boleh huraikan, ketepatan waktu bekerja, tidak berbohong atau jujur dalam melakukan satu pekerjaan, mengakui kelemahan diri sendiri dan sebagainya. Okey, sekiranya sifat sidik ni sudah tertanam dalam diri seorang insan, maka perwatakan yang dizahirkan tersebut selari dengan nilai-nilai Islam. Seterusnya, amanah atau dipercayai. Okey. Amanah ni membawa maksud dipercayai, jujur dan kepercayaan yang diletakkan atas tanggungjawab seseorang. Amanah merupakan elemen terpenting untuk membentuk etika diri seseorang insan yang bergelar pekerja. Seseorang pekerja yang amanah akan berprinsip bahawa setiap jabatan yang diamanahkan dan setiap tugasan yang diberikan kepadanya akan dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada pihak atasan tapi yang lebih utama kepada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Yang boleh saya simpulkan daripada pernyataan ini, amanah ni bukan hanya amanah di dunia, iaitu amanah terhadap majikan, tapi yang paling afdalnya dan pertamanya ialah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Menurut firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud sesungguhnya Allah menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kamu menghukum dengan adil dan saksama. Okey. Daripada surah An-Nisa. Okey, seterusnya ialah tabligh atau menyampaikan. Tabligh ni pula membawa maksud menyampaikan. Tabligh ni menyampaikan ini selalunya dikaitkan oleh majoritinya dikait oleh kepimpinan. Menjadi tanggungjawab pemimpin untuk memberikan contoh yang baik kepada ahli lain serta senantiasa melaksanakan konsep amar ma'ruf nahi munkar dalam institusi. Amar ma'ruf nahi munkar ni saya boleh terangkan itu melaksanakan mencegah daripada melakukan kemungkaran, tak kira di mana, di institusi ke kat mana-mana ke. Okey. Tujuan dia, individu menjadi lebih berdisiplin dan menghindari sebarang bentuk penyelewengan, tidak berlakunya penyalahgunaan kuasa dan tidak menindas pekerja bawahan. Daripada segi sudut penyampaian maklumat dan pembahagian kerja daripada mana-mana pihak, contohnya seperti pihak atasan atau majikan, mestilah jelas dan teratur. Okey, yang terakhir ialah fatonah atau dikenali bijaksana. Fatonah bermaksud bijaksana. Kebijaksanaan ini mempunyai pengaruh besar sekali dalam kehidupan seorang insan. Seorang yang bijaksana dan beretika itu akan memiliki kreativiti yang tinggi dan mampu membuahkan inovasi kepada sebuah institusi,
Kebijaksanaan adalah melalui usaha berterusan untuk menambah pengetahuan dalam pelbagai bidang. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut ilmu adalah fardu bagi tiap-tiap muslim, baik lelaki maupun perempuan. Okey, kesimpulan daripada hadis ini boleh kita terangkan, menuntut ilmu ni adalah fardu ain. Itu wajib ke atas setiap muslim, tak kira lah lelaki atau perempuan. Sebab ilmu ni penting untuk kita di dunia ni dan di akhirat, sebab membawa bekalan untuk di akhirat kelak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Okey, pembangunan ilmu dalam Islam bukan sahaja mampu membangunkan minda dan intelektual seseorang insan, tetapi juga membangunkan amal dan tindakan. Ilmu yang diamalkan pula mampu menerbitkan akhlak dan budi pekerti yang baik, kerana pembangunan ilmu dalam Islam menjadi wasilah kepada kebaikan dan ketakwaan. Okey, sekian saja daripada saya, dan seterusnya akan disambung oleh Muhammad Khairul untuk penjelasan mengenai pembangunan personaliti alam pekerjaan menurut barat pula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.